Baik, awal hari ini Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Arham Baba ada memberi sidang taklimat ataupun sesi mesra bersama media membincangkan beberapa perkara termasuk perkara vaksin COVID-19, status terkini penularan COVID-19 di Malaysia dan juga R0 ataupun kadar jangkitan. Kita saksikan sedutannya. 79% kesembuhan direkodkan. Ini adalah satu penurunan yang jelas jika dibandingkan dengan 5,728 kes harian tertinggi pada 30 Januari lalu dengan kesembuhan 3,805 yang direkodkan. Malah pada Selasa 9 Februari, iaitu semalam, kita juga tiada mencatatkan sebarang kes baru kluster rentas negeri antara 7 Disember 2020 hingga 8 Februari 2021. Kementerian Kesihatan mengesan 31 kes rentas negeri dan sebanyak 4,376 kes jangkitan rentas negeri yang berlaku di 8 negeri, iaitu Negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Sarawak dan wilayah Persekutuan, dan 6 negeri asal iaitu asal wilayah Persekutuan, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Melaka dan Sabah. Ini adalah perkembangan yang sangat baik sebagai menggambarkan keberkesanan penguatkuasaan lebih ketat yang dilaksanakan dalam Perintah Kawalan Pergerakan sejak Februari 4 yang lalu. Perkembangan ini juga menunjukkan peningkatan kesedaran di kalangan pelbagai pihak dan keberkesanan pematuhan untuk tidak merentas padan di samping mengamalkan norma baru yang diulangi dalam nasihat Kementerian Kesihatan setiap masa. Kita telah dapat mengurangkan jangkitan baru dengan melindungi diri dan melindungi orang lain daripada jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan menyeru seluruh peringkat masyarakat tanpa mengira sesiapa pun untuk terus bersama-sama mematuhi PKP dan mengamalkan norma baru. Dan dengan pematuhan dan amalan norma baru serta vaksinasi kelak, kita akan sama-sama menuju pada matlamat untuk menamatkan pandemik virus maut ini. Kita semua akan lebih selamat dan insya-Allah negara akan kembali makmur. Pada kluster yang kita telah pun kesan untuk rentas negeri adalah sebanyak 31 kluster. Dan kluster yang paling besar ialah kluster Pasai, iaitu yang melibatkan penghuni-penghuni rumah panjang di negeri Sarawak. Dan kluster Pasai yang berlaku di Sarawak, dia di kes indeksnya datang daripada negeri Johor, iaitu rentas negeri pada 9 bulan 1 2021. Dan kes yang melibatkan kluster Pasai ialah sebanyak 2,363 kes positif COVID-19. Kluster kedua terbesar ialah kluster yang disebut Tembok Mempaga, iaitu negeri Pahang. Kes indeks datang daripada wilayah Persekutuan. Pada 29 bulan 12 tahun 2020 direkodkan COVID positif, iaitu sebanyak 778 kes didaftarkan sebagai positif. Sejak kita adakan PKP 2.0, kita dapati dengan sekatan rentas negeri yang efisien, pada rekod kita, kluster yang diumumkan hanya berakhir pada 30 bulan 1 2021. Bermakna sejak 1 bulan 2 tahun 2021 hingga kini tidak ada kluster-kluster rentas negeri yang direkodkan. Ini membantu kita untuk terus mengurangkan jangkitan COVID di kalangan kluster rentas negeri, dan kepatuhan yang telah pun dilaksanakan dengan PKP 2.0 sejak 13 hari bulan 1 yang lepas menampakkan hasil, dan rekod menunjukkan bahawa trend kes harian menunjukkan ia telah mula menurun, dan ia adalah 14 days moving forward, ataupun kita rakam kes-kes yang berlaku 14 hari yang lepas untuk direkodkan pada hari-hari yang berikutnya. Untuk itu,
saya nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana membantu kerajaan dalam usaha membendung ataupun menyekat penularan COVID-19 di kalangan mereka yang berada di kawasan hijau sebelum ini. Dan saya nak umumkan bahawa 2 kawasan hijau di Semenanjung telah mula muncul, iaitu di Bera dan Lipis, Pahang. Selepas PKP 2.0 telah pun dimulakan, daerah-daerah lain masih lagi kuning, jingga ataupun merah. Untuk itu, kepada penduduk Lipis dan penduduk Bera, diharap mereka boleh melaksanakan program DRRP, iaitu District Risk Reduction Program, supaya mengekalkan kawasan hijau terus dan elakkan daripada kawasan tersebut dijangkiti COVID-19 semula. Terima kasih. So, vaksin pertama sekali, vaksin untuk kita lancarkan pada 26 hari bulan 2 ini ataupun Februari 21 telah pun dilakukan sebaik mungkin pelancarannya dan juga kesiapsiagaannya. Tetapi ada good news that vaksin COVID-19 boleh sampai lebih awal, dan mungkin kita akan memulakan vaksinasi lebih awal daripada tarikh 26 hari bulan. Kerana kekuatan kita untuk berunding dengan syarikat Pfizer yang telah pun begitu diperlukan daripada semua negara, dan vaksin COVID-19 on Pfizer sebenarnya sekarang ni telah memberi kesan yang baik kepada banyak negara dalam memastikan imuniti diberikan kepada masyarakat atau rakyat. Untuk itu, keberangkalian untuk kita mendapatkan vaksin COVID-19 lebih awal adalah cerah, dan kita akan mulakan vaksinasi kepada vaksinator seawal sebelum 26 hari bulan Februari, insya-Allah. Okey. Datuk Sri, tadi Datuk Sri kata 2 kawasan telah menerapkan zon hijau. Jadi ada tak ramalan KKM berapa lagi kawasan selepas ini yang akan zon hijau dalam masa terdekat? Ya, soalan yang baik. Saya hanya menyebut di Semenanjung, iaitu Semenanjung negara kita. Di Sabah, Sarawak kita tak sebut kerana masih lagi ada, di Sarawak ada kawasan hijau sebenarnya, ada di Sabah belum ada kawasan hijau. Tapi di Semenanjung saya sebutkan Lipis dan juga Bera, kawasan yang telah pun direkodkan hijau 2 hari lepas. Dan kita jangkakan dengan tidak ada kes-kes atau kluster rentas negeri ini, dengan tidak ada rekod kes-kes baru, saya dapati ada lebih kurang 7 atau 8 daerah lagi akan menjadi hijau dalam masa terdekat, dengan kes yang dapat dikurangkan dan kerjasama masyarakat dalam melindungi kawasan masing-masing. Untuk itu, community empowerment, iaitu pengupayaan komuniti sangat penting dalam menjaga kawasan masing-masing. Datuk Seri, berhubung dengan kluster rentas negeri, dimaklumkan tiada lagi isu kluster negeri direkodkan. Jadi adakah pertimbangan bahawa apabila kita mengeluarkan artikel bahawa tiada kluster rentas negeri sejak ini direkodkan, mesti akan ada suara untuk melonggarkan rentas negeri. Adakah pertimbangan PKM untuk memberi cadangan supaya rentas negeri dibenarkan dalam tempoh terdekat? Ya, kita telah putuskan bahawa PKP 2.0 bermula 13 hari bulan 1 yang lepas. Dianya perlu dilaksanakan sehingga 18 hari bulan Februari 2021. Bermakna hari ini kita cuma 10 hari bulan. Untuk itu kita masih ada berbaki 8 hari lagi untuk melaksanakan PKP 2.0, dan kita mohon supaya rentas negeri dan daerah ini dikekalkan macam sekarang, kerana keupayaan untuk kita melandaikan lengkuk ataupun keluk COVID-19 ni sangat penting untuk diteruskan. Dan kita telah nampak petanda-petanda bahawa kes-kes sudah mula menurun walaupun testing yang dibuat di lapangan masih banyak. Ini menunjukkan bahawa kebolehjangkitan RO not tu telah berada di bawah paras 1 untuk negara kita. RO not yang direkodkan semalam ialah
0.91 yang mana sebelum ini adalah di aras 1.0 ke atas. Walaupun ada R0 di negeri-negeri tertentu yang masih lagi R0 1.13, ada yang 1.10, tetapi kita dapat laksanakan prinsip iaitu cepat kesan, cepat uji, cepat isolate ataupun asingkan dan kita cepat rawat, dan kita dapat tengok bahawa kadar kesembuhan telah meningkat kepada 79%. Datuk Seri Dr. Adham juga ada mengadakan sesi soal jawab bersama dengan media yang menyentuh beberapa perkara. Itu kami akan kongsikan dalam buletin-buletin kami yang seterusnya dan dalam Awani 7.45 malam ini. Saksikannya malam ini. Itu sahaja untuk cerita untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi.